Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi karahiyatil murur baina yadayil musalli. Sila. Masalah 87. Bab yang terdatang menyatakan hadis tegah menempuhi, maknanya melanggar, lalu depan di hadapan orang sembahyang. Orang sembahyang terlalu depan dia. Macam mana perbahasan dia? Ketahuilah kiranya saudaraku, menempuhi maknanya melanggar, lalu depan orang sembahyang. Di hadapan seorang yang sembahyang itu ditegah oleh syarak. Tegah itu tegah haram ke tegah makruh? Tengok dia bahas. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi, iaitu an Busri bin Sa'id anna Zaid ibn Khalid al-Juhani arsala ila Abi Juhaim yas'aluhu maza sami'a min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil mar baina yadayil musalli. Faqala Abu Juhaim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul mar baina yadayil musalli maza alaihi lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Diriwayatkan daripada Bush ibni Sa'id bahawasanya Zaid bin Khalid al-Juhaini mengutus ia akan dia pergi kepada seorang sahabat Nabi SAW, namanya ialah Abi Juhaim Abdullah al-Ansari. Tujuannya apa? Menanyai ia akan dia apakah yang telah didengar daripada Rasulullah SAW pada masalah hukum orang yang menempuhi di hadapan orang yang sembahyang, melintas di hadapan, di tepi tak apa, di belakang tak kisah, dengan berhampiran dengan dia kadar sujudnya dan kadar 3 hasta, dekat sangat. Mana kalau jauh lain, antara yang menempuh dengan yang kena tempuh, musalli dengan orang yang lalu, atau kadar sebelentaran batu. Apabila sampai Busrin ke hadapan Abu Jahim, ia pun bertanya. Maka kata Abu Jahim radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau tahu lau ya'lamul mar baina yadil musalli maza alaihi lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Jikalau tahulah orang yang menempuh tadi, melintas depan sembahyang, akan apa yang menimpa ke atasnya daripada dosa, nasaya adalah ia berdiri 40 lebih baik baginya daripada bahawa ia menempuh di hadapan orang yang sembahyang. Ya, disebut arba'in, tak sebut mana berapa tahun sanatan ke apa, 40. Kerana bahawasanya azab di dalam dunia dan jika besar sekalipun, maka dengan nisbah kepada akhirat sedikit lalu mudah, ya, maknanya aman. Azab kalau banding dengan akhirat lebih dahsyat termasuk. Banding dengan azab mudah, azab dunia, akhirat sangat dahsyat. Kemudian kata Abu Nadr yang jadi seorang daripada periwayat hadis ni, tiada aku tahu kata 40. Nabi kata arba'in apa sanatan ke, ya, syahran ke, yauman ke, hari ke, bulan ke. 40 pada hadis adalah ia 40 hari yaum ataupun 40 bulan syahr ataupun 40 tahun sana. Dia tak tahu apa tu, hari ke, bulan ke, tahun. 40 yang disebut. Kemudian kata Abi Isa, pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id dan daripada Sayyidina Abi Hurairah dan Ibnu Umar dan Abdullah ibn Amr.
Umar tak ada waw. Kalau Ammar ada waw farikah. Dan kata misal lagi bermula hadis Abi Juhaim ini, hadis yang hasan lagi sahih ini, sebab hujah dia menjadi hujah. Dan sungguhnya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda, ia berdiri seorang daripada kamu 100 tahun. Menjadi riwayat lain dia ada sebut tahun, tapi lebih panjang. Berdiri seorang kamu dari kamu 100 tahun. Tadi 40. Ini disebut lagi banyak, kemudian disebutkan nisbah dia. Nisbah tahun, bukan bulan, bukan hari. Lebih baik bagimu daripada menempuh ia di hadapan saudaranya pada hal ia sedang sembahyang. Mau dicegat 100 tahun pun lebih baik daripada kamu melintas. Itu maksudnya. Jadi faham kalau di sini makna kias ataupun dipanggil tanda mujmal, di sini mubayyin. Dia menyatakan lafaz arba'in itu makna tahun. Sebab sini sebut tahun, 100 tahun. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dalam Kitabus Salah ada hadis. Kemudian masalah menempuhi di hadapan orang sembahyang, apa hukum? Tadi larangan. Larangan apa tu? Haram atau makruh? Ketahui ya saudaraku, sembahyang telah menaruh dinding. Seorang yang sembahyang dia dah ada sutra dinding di hadapan dia. Maka menempuhi kita langgar antara dia dengan sutra tu, yang lain dari di celah itu, maka kata Abu Isa Tirmizi, haram oleh segala ulama. Haram. Syarat dia sutra dia dah ada. Tumit dia kepada dinding tu jarak dia 3 hasta, jangan lebih. Ada kalau dia masuk situ juga habis, memang maknanya murka Allah Ta'ala dia dapat. Mengharam oleh segala ulama menempuhi di hadapan orang yang sembahyang itu kerana beramal atas hadis dalam masalah 87, dan tiada memikir mereka itu akan demikian itu jadi batal sembahyang. Jadi sembahyang tak batal, cuma tegahan itu kepada al-mar, mana orang yang lalu. Kemudian masalah berdiri hampir dengan dinding itu bagaimana hukumnya pula? Kata Imam Nawawi telah berkata, ashab kita, mana ashab? Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i itu panggil ashab, ashabu Syafi'iyah. Dia kata sayangnya bagi seorang sembahyang menghantar dinding, sutrah dia panggil. Itu semua dalam hadis. Di hadapannya bahawa ia jangan jauh daripada dinding itu, kadar 3 hasta. Dan jangan lebih barang yang antara keduanya lebih daripada 3 hasta. Dan apabila sembahyang seorang itu berdinding di tegah, orang lain menempuhi antaranya, antara sutra dinding itu, jangan dilalui itu. Begitu jugalah di tegah, daripada menempuhi antara orang yang sembahyang itu dengan antara dinding guris. Kalau tak ada ini kan dia garis, nampak tengah padang pasir tak ada pun nak letak, dia pakai garisan ukiran guris. Sama juga. Masalah 90 menempuhi orang sembahyang tiada menaruh dinding macam mana pula? Kita pergi masjid, duduk tengah-tengah masjid, orang nak lalu, tak ada dinding apa, kita lalu dekat dia. Apa hukum dia? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, maka jikalau tiada ada dinding ditaruh oleh seorang sembahyang, mana dia sendiri cuai, ataupun mungkin tidak ada benda nak taruh, ataupun ada dinding tetapi jauh, jarak dia jauh sangat, lebih daripada 3 hasta, dia berdiri, maka kata kil haram baginya menempuh juga. Setengah penambah ulama kata tak haram sebab itu sembahyang. Dan bermula kaul yang asal, yang terlebih sahih, iaitu boleh sahih atas sekali, bawah asah baru sahih, bahawa tiada haram baginya. Kerana apa? Tak haram taksirnya, cuai orang sembahyang. Dia tahu nak sembahyang pergi letak apa, tak letak barang apa, sutra letak lagi, cuai pula dinding depan kosong saat depan, dia sembahyang tengah-tengah tu. Lagi teruk dia sembahyang depan pintu. Itu gila tu. Orang buka pintu dia sembahyang. Wah. Atau pergi langgar je lah. Di sini salah tempat orang lalu lagi sembahyang. Wah apa? Tengah-tengah alam banyak lagi ada. Kan? Jadi kalau macam tu hukum dia tidak haram. Tidak haram baginya kerana taksir cuai. Taksir tu mana cuai orang yang sembahyang tadi. Tetapi hukum dia makruh juga. Walau macam mana pun orang tu tengah sembahyang kan, elok jangan lintas lah. Walaupun jarak jauh, tapi dia dah cacat syarat yang disuruh oleh baginda SAW. 91 masalah menempuhi orang sembahyang memenuhi saf di hadapan. Apa hukum?
Dia nak pergi saf depan, dia langgar habis orang. Ya, kata Imam Nawawi, dan jikalau didapati yang sebelah dalam satu lapang, seorang tadi kosong di batas sembahyang, dia keluar pada saf yang pertama, maka harus bagi seorang itu menempuhi di hadapan orang yang sembahyang pada saf yang kedua dan masuk berdiri memenuhi saf itu, kerana taksir ahli saf yang kedua meninggalkan dia. Patutnya bila kosong cepat dia masuk. Ini imam dia baca surah, tengok dia tak keluar-keluar, dia duduk kosong. Kawan dia pergi pung gentah dia atau apa. Sebab apa? Itu cuai orang yang di belakang. Patut orang belakang tu masuk, kosong tu dia masuk, kan? Supaya jangan jadi berongga saf tu, jadi menyebabkan fadilat jemaah rosak. Dan satu lagi masalah 92, berdiri di belakang dinding. Di belakang dinding dan bertentangan dengannya ataupun kiri kanan. Mana sutra kita tu dinding, tiang misalnya. Kalau dinding ni dah tak ada kiri kanan, dia kata. Kalau tiang sebatang, kita nak beri tepat ke belah kanan ke belah kiri? Tengok aturan dia pula. Al-jawab, jawab dia apa? Telah berkata Imam Nawawi ni, habis dia bahas ni. Dan bermula yang sunatnya bahawa dijadikan dinding itu sebelah kanan. Dinding itu belah kanan. Jadi mana tiang macam ni, kita duduk jangan tepat, ada belah kiri sikit. Jadi tiang tu duduk belah bahu kanan kita. Tujuannya jangan tasyabbuh lil kufar. Jangan serupa dengan orang kafir. Orang kafir kata kau aku sembah berhala, kau sembah tiang gitu. Tempat menghadap kata kau sembah tiang, di belah kata kita sembah tiang belakang. Jadi elak. Jangan sampai kita bersamaan tempat menghadap tiang, elak sikit. Tu belah ke kanan. Belah kanan atas sebelah kiri. Belah kanan tak boleh ke apa ke? Ada masalah ke? Belah kiri pun tak apa. Maksud jangan menghadap tepat. Jangan ditentangi baginya. Tentang tu makruh tu, tak tepat itu. Itu cara maknanya, ya. Wallahu a'lam. Kena babu maja'an la yaqta'u salah syai'un wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad Allahumma